Bismillahirrahmanirrahim. Boleh dengar suara saya? Testing. Boleh. Nota nampak? Adanya Boleh Ustaz. Okey. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisana yafqahu qawlina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan yang Allah rahmati, lagi Allah kasih sekalian, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kita memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala kerana puji-pujian itu memang layak dan khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita juga mengucapkan alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus salihat. Pada pagi ini sekali lagi kita diberikan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita sama-sama mengambil manfaat, mengambil teladan, mengambil petunjuk daripada suratul Al-Kahfi. Ini adalah kelas yang kedua, siri yang kedua pada minggu ini, yang mana pada pagi ini kita akan memberikan perhatian. Kita ingin mengambil beberapa peringatan daripada Nabi SAW tentang Ad-Dajjal. Siri yang kedua ini merupakan lanjutan daripada siri pertama pada minggu yang sebelum ini, yang mana pada minggu sebelum ini, iaitu pada minggu lepas, pada siri yang pertama, kita telah mempelajari tentang kelebihan suratul Al-Kahfi. Yang mana salah satu kelebihan suratul Al-Kahfi pada pembukaan suratul Kahfi dan juga pada penutup suratul Kahfi, kelebihannya adalah boleh memelihara diri kita daripada Ad-Dajjal. Daripada hadis tersebut, kita melanjutkan pengisian pada pagi ini untuk membincangkan terlebih dahulu tentang siapakah itu Dajjal, apakah fitnah-fitnah yang akan dibawa oleh Dajjal, dan bagaimanakah cara dan keadaan Dajjal itu apabila dia muncul di akhir zaman. Yang mana tajuk ini nanti kita akan dapat, setelah kita belajar tajuk ini, kita akan benar-benar dapat menambahkan keimanan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah beri wahyu dia tentang masa yang akan datang. Dalam erti kata lain, apabila kita faham tajuk tentang Dajjal ini, ia memberikan kita jawapan kenapa kita semua perlu membaca, memahami, mentadabburi suratul Al-Kahfi. Yang mana nanti pada minggu depan, untuk siri yang ketiga, kita akan memasuki ayat-ayat yang awal dalam suratul Kahfi. Kalau kita baca semua sekali ayat dalam suratul Kahfi, kita tidak akan jumpa maklumat tentang Ad-Dajjal.
Tetapi ayat-ayat dalam suratul Kahfi itu ada berkaitan dengan Ad-Dajjal. Oleh sebab itu, siri kedua ini kita belajar dulu tentang Ad-Dajjal untuk memudahkan kita mengetahui maklumat-maklumat yang ada di dalam ayat-ayat dalam suratul Al-Kahfi. Saya harap tuan-tuan dan puan-puan sudah pun mendapat nota yang telah diedarkan. Mohon maaf agak terlewat sedikit memberikan nota. Walau bagaimanapun nota tersebut bagi sesiapa yang tidak ada, dia boleh dapatkan di Telegram. Ajak kawan-kawan, rakan-rakan join di Telegram Akademi Tadabbur Malaysia, yang mana kita kelas-kelas yang kita adakan, kita tidak mengenakan sebarang bayaran. Jadi ajak rakan-rakan semua, ajak mereka belajar, yang mana kelas kita ini ia berjalan semuanya atas sumbangan daripada tuan-tuan dan puan-puan. Jadi semoga Allah memberikan ganjaran yang terbaik kepada tuan-tuan dan puan-puan. Baik, kita pergi kepada tajuk yang pertama. Adakah di dalam Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang Dajjal? Okey, dalam hadis Nabi memang kita akan jumpa banyak maklumat tentang Dajjal. Tetapi di dalam Al-Quran adakah disebutkan? Kita rujuk surah yang pertama, iaitu dalam suratul Al-An'am ayat 158. Surah Al-An'am ayat 158, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yauma ya'ti ba'du ayati rabbik. Pada hari. Allah mengatakan nanti akan datang hari yang mana datangnya apa? Ba'du ayati rabbi, sebahagian daripada ayat, iaitu tanda-tanda kekuasaan Tuhanmu. Jadi Allah bagi tahu dalam surah Al-An'am ayat 158, Allah bagi tahu nanti akan datang, akan keluar tanda-tanda kekuasaan Allah. Kalau hari tu sampai, kalau waktu tu muncul tanda-tanda kekuasaan Tuhanmu, la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Allah bagi tahu, jika sampai hari itu, sebahagian tanda-tanda Allah itu muncul, tidak berfaedah lagi iman seseorang yang tidak beriman sebelum itu. Ayat ni, Allah bagi tahu nanti ada satu hari apabila muncul tanda-tanda kekuasaan Allah. Hari itu, kalau siapa yang sebelum hari itu muncul, sebelum tu kalau dia kafir, dia tidak pernah beriman, tiba-tiba muncul tanda-tanda tu, dia baru nak beriman, maka Allah kata tidak lagi berfaedah. Berfaedah ni maknanya Allah Ta'ala tidak terima mana-mana manusia apabila tiba hari itu, dia nampak depan mata dia perkara-perkara yang menakjubkan, maka waktu itu kalau dia baru nak memeluk Islam, kalau waktu itu dia baru nak mengucapkan syahadah, Allah Ta'ala sudah tidak lagi menerimanya. Kemudian Allah Ta'ala kata juga, au kasabat fi imaniha khaira, ataupun yang tidak berusaha buat kebaikan tentang imannya. Kalau waktu tu ada orang nak beramal, dah tak boleh dah. Maksudnya ayat dia beritahu ada satu waktu nanti sampai, waktu itu manusia akan nampak tanda-tanda kebesaran Allah, kekuasaan Allah. Kalau waktu itu situasi pertama, kalau ada orang baru nak beriman, Allah Ta'ala tak terima dah. Masa itu sudah tidak ada lagi untuk menambah lagi imannya pun sudah tidak lagi diterima oleh Allah. Cuma ayat 158 ni, Allah tidak menyebutkan apa tanda-tanda sebahagian kekuasaan Allah Ta'ala tu. Jadi kita masih lagi macam tertanya-tanya. Apa dia? Cuma kita faham, okey, tempoh untuk kita tambah amal soleh, kalau nak bertaubat, ada peluang lagi. Tapi kalau
Hari itu sampai munculnya kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala sebahagian daripadanya, waktu tu kita tak boleh lagi nak bertaubat, kita tak boleh lagi nak tambah amal soleh, tak boleh dah. Begitu juga kalau ada orang yang kafir, dia baru nak beriman, sudah tidak diterima lagi. Okay, itu maklumat kita faham. Tetapi apa dia sebahagian dari tanda-tanda itu? Kalau kita cari semua ayat dalam Quran tak jumpa. Tak ada yang menyebut secara jelas pada ayat ini. Maka kalau tidak ada ayat Quran yang menjelaskan, maka kita memerlukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan? Kerana tidak ada ayat Quran yang lain yang menjelaskan ayat 158 ni, maka kalau tidak ada ayat Quran, maka dirujuk sumber yang kedua, rujuk hadis Nabi. Apabila dibelik-belik dalam hadis Nabi, dicari, rupa-rupanya ada hadis, salah satu daripadanya hadis riwayat Muslim. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Apabila sebut riwayat Muslim, apabila sebut riwayat Bukhari, tidak dapat dinafikan lagi tentang status hadisnya sahih. Jadi hadis riwayat Muslim nombor 158, Nabi SAW bersabda, Nabi kata, "Thalathun idza kharajna la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl." Nabi SAW menjelaskan. Tengok ya, ini fungsi Nabi SAW mentafsirkan ayat. Kalau ayat tadi Allah tak sebut berapa, Allah cuma sebut ba'du, sebahagian. Dalam hadis ni Nabi menyebut, Nabi kata 3 perkara. Apabila ia muncul, maka waktu tu tak berfaedah lagi iman mana-mana manusia yang tak nak beriman sebelum itu. Ataupun yang tidak berusaha nak buat kebaikan dengan imannya, sudah tertutup apabila muncul 3 perkara ni. 3 perkara itu apa? Nabi mengatakan bahawa yang pertama adalah tulu'us syamsi min maghribiha. Nabi kata yang pertama, apabila terbitnya matahari daripada barat. Sekarang matahari masih lagi terbit daripada timur dan dia terbenam di barat. Tapi suatu hari nanti, apabila matahari ini dia akan muncul daripada barat, pada ketika itu sudah tidak ada lagi waktu tu baru nak bertaubat, waktu tu baru nak beriman, Allah Ta'ala tak terima dah. Begitu juga kata Nabi, wad-dajjal, kemunculan Dajjal, wad-dabbatul ardi, dan juga keluarnya adalah ad-dabbah. Ad-dabbah ni dia adalah haiwan yang besar yang dia boleh berkata-kata. Tetapi yang kita nak ambil maklumat pada hadis ni cerita tentang kemunculan Ad-Dajjal. Jadi apabila matahari terbit saja daripada barat, itulah di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Sebab selama ni kita tahu matahari terbit daripada timur. Dan apabila muncul Dajjal dan apabila muncul Dabbah ni, dia adalah haiwan yang boleh berkata-kata. Nanti kita akan belajar insya-Allah 10 tanda besar kiamat. Dalam suratul Kahfi kita akan cover 2 tanda. Kita akan belajar dalam suratul Kahfi 2 tanda. Tanda yang pertama kita belajar pada pagi ini adalah Ad-Dajjal. Dan tanda yang kedua nanti selepas kita belajar tentang Dzulqarnain, kita akan bacakan hadis-hadis cerita tentang Ya'juj wa Ma'juj. InsyaAllah. Jadi istiqamah, ikut kelas-kelas bagi suratul Al-Kahfi, fahamkan suratul Al-Kahfi, nanti kita akan masuk tanda tentang Ya'juj dan Ma'juj. Jadi berdasarkan hadis ni kita dapat maklumat apa? Rupa-rupanya di antara tanda-tanda ayat Rabbik adalah di antaranya 3 perkara ini. Jadi kita nak fokus kepada kemunculan Ad-Dajjal. Baik. Kita terus kepada tajuk, apa makna Dajjal sebenarnya? Okey, Dajjal ia bermaksud
penipuan dan talbis. Dia panggil macam pengaburan. Penipuan dan pengaburan. Ia berasal daripada perkataan dajala jika seseorang itu menipu. Jadi ad-dajjal ia bermaksud pendusta dan penipu. Sebab itu kalau nak gelarkan orang yang kuat mendusta, kuat menipu, boleh digelar ia sebagai ad-dajjal. Ad-dajjal. Sebab tu manusia yang dia mengaku ia sebagai Nabi, Nabi memanggilkan dia sebagai dajjaluna kadzabuna. Ada manusia di zaman Nabi, bahkan selepas Nabi yang mengaku dia menjadi Nabi. Mereka ini Nabi gelarkan dalam hadis sebagai dajjaluna kadzabuna. Kalau sebut dajjal, dia ada kaitan dengan menipu dan dia mendusta. Apa yang dia akan tipu manusia? Sekejap lagi insya-Allah kita akan perincikan. Baik, kita teruskan dengan tajuk kenapa kita perlu mempelajari tentang Dajjal. Kenapa? Apa kepentingan dia? Okey, inilah jawapannya. Okey, Dajjal bukan kita je yang tahu. Tak. Tetapi kenapa kita perlu tahu dan bagaimana kita perlu tahu, insya-Allah kita ulaskan. Baik, kita terus kepada hadis yang berikutnya riwayat Muslim. Kenapa kita perlu tahu tentang Dajjal? Dajjal ni sabda Nabi SAW, Nabi kata ma baina khalqi Adam ila qiyamis sa'ah. Nabi kata di antara penciptaan bermula daripada ciptanya Adam. Dan dia bukan dan tu, hingga kat situ. Di antara penciptaan Adam sehingga hari kiamat ni, okey, khalqun akbaru minad dajjal. Tidak ada makhluk yang lebih besar daripada Dajjal. Lebih besar tu akbar kat situ, maknanya lebih besar fitnahnya daripada Dajjal. Maknanya Nabi mengatakan daripada bermula ciptanya Adam, di antara ciptanya Adam dan banyak-banyak makhluk ciptakan Adam sampailah hari kiamat ni, maka makhluk yang paling besar penipuan, fitnahnya, dugaannya adalah Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Kalau baca dalam lafaz lain, Nabi SAW menyebutkan amrun. Kalau yang tadi Nabi sebut khalqun, makhluk. Kalau lafaz hadis Muslim yang lain, Nabi sebut amrun. Nabi kata perkara. Kalau tadi itu tidak ada makhluk. Maknanya dalam Nabi menyebutkan bahawa dalam banyak-banyak makhluk Allah, yang sangat besar fitnahnya, yang paling besar fitnahnya adalah Dajjal. Kalau kita baca dalam lafaz yang lain, Nabi kata amrun. Nabi kata perkara. Maknanya tidak ada perkara yang lebih besar daripada Dajjal. Maknanya tidak ada perkara yang sangat memberikan fitnah, yang akan melakukan tipu daya, melainkan Dajjal. Hadis riwayat Muslim. Maknanya isu Dajjal yang kita sedang bincang ni, yang sedang kita nak belajar pada pagi ni bukan benda yang kecil-kecil ya. Nabi kata apa? Nabi kata makhluk yang paling besar yang akan memperdayakan manusia adalah Dajjal. Dalam hadis lain Nabi kata apa? Tidak ada perkara yang boleh menipu dayakan manusia adalah Dajjal. Ini hadis Nabi riwayat Muslim. Sebab itu kita memang patut kena belajar tentang Ad-Dajjal. Baik, kita lanjutkan dengan ciri-ciri Ad-Dajjal. Okey, ciri-ciri Ad-Dajjal. Baik. Ad-Dajjal disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, hadis yang sahih. Baik, apa sabda Nabi SAW? Nabi SAW mengatakan, ma min nabiyyin illa, tidak ada seorang pun nabi yang pernah Allah utuskan. Nabi kata tidak ada mana-mana nabi yang Allah utuskan illa, melainkan wa qad anzara ummatahu,
melainkan mereka akan memberikan peringatan kepada umat-umat mereka. Tentang siapa? Tentang Dajjal. Nabi bagi tahu kepada kita, rupa-rupanya semua nabi-nabi yang Allah pernah utuskan, rasul yang Allah utuskan, semua pernah memberikan peringatan kepada umat mereka tentang Ad-Dajjal. Kita tak pernah jumpa ayat di dalam ayat Quran, tapi ia ada dalam hadis Nabi SAW. Tidak ada. Nabi Nuh pernah ingatkan umat dia, Nabi Musa pernah ingatkan umat dia, Nabi Ibrahim pernah ingatkan umat dia. Semua nabi-nabi mereka ingatkan mereka tentang Ad-Dajjal. Besar tuan-tuan, apa penting kita mengetahui tentang Ad-Dajjal ni. Nabi menyebutkan dengan lebih jelas Ad-Dajjal tu siapa? Nabi kata al-a'war al-kadzabu ala innahu a'waru. Nabi kata Dajjal tu dia ni si pendusta. Nabi memanggil dia adalah al-kadzab, yang banyak mendusta, yang Nabi kata a'war, iaitu yang cacat sebelah matanya. Okey. Ciri Dajjal, matanya memang ada sebelah yang dia cacat. Buta lah, cacat. Lepas tu Nabi kata, ala innahu a'war. Sesungguhnya dia memang cacat sebelah mata dia. Okey, satu. Kita ambil dulu maklumat ni. Lepas tu Nabi mengatakan, wa inna rabbakum laisa bi'awar. Dan sesungguhnya Tuhan kamu itu tidak cacat matanya. Maksudnya, Dajjal ni nanti, kenapa Nabi nisbahkan kepada Allah? Kenapa Nabi kaitkan dengan Allah? Kenapa Nabi membandingkan dengan Allah? Kerana Dajjal ni nanti kita akan belajar, dia memang akan menyebabkan manusia mengakui dia itu adalah Tuhan. Nanti kita akan tengok macam mana dia buat manusia ni terperdaya mengaku dia itu sebagai Tuhan. Jadi Nabi mengatakan Tuhan itu dia tidak cacat matanya. Wallahu ta'ala bagaimana maksud Nabi. Tapi Nabi kata memang tak sama macam Ad-Dajjal yang mengaku dia Tuhan. Lepas tu Nabi mengatakan wa maktubun baina ainaihi kaf fa ra. Nabi mengatakan dan tertulis di antara kedua-dua matanya. Maksudnya dia ada dua mata lah. Bukan satu mata yang kita tahu yang kita tengok dalam kartun, dalam mana-mana kata Dajjal ni matanya satu dekat tengah. Tak, tidak benar. Itu bukan Dajjal. Tapi kalau kita rujuk hadis, Nabi kata baina ainaihi, di antara kedua matanya. Dekat mana? Maknanya dekat dahi lah. Di antara mata kanan dan mata kiri itu tertulis perkataan kafara, kafir lah. Okey, dah dapat jelas kat sini? Okey, hadis riwayat Muslim. Okey, kita lanjutkan lagi hadis yang lain. Dalam hadis yang lain, riwayat Muslim juga, Nabi menyebutkan, Nabi SAW bersabda, a'warul ainil yumna. Kalau hadis tadi dia tak sebut mata sebelah mana yang cacat tu. Tapi kita belajar tadi ada dua mata. Kiri dan kanan lah. Tengah-tengah tu perkataan kafara. Dalam hadis yang lain ni, Nabi menyebutkan a'warul ainil yumna, mata kanan dia yang cacat. Okey. Yang mata kanan tu kata Nabi, ka'anna ainahu ainabatun tafi'atun, ataupun ada hadis kata tafiyatun. Seakan-akan matanya yang cacat sebelah kanan itu dia menonjol seperti anggur. Maknanya anggur kan? Maksudnya mata kanan dia macam tertonjol sikit, tersembul lah. Kita panggil tersembul seperti anggur yang menonjol. Aina batun tu adalah anggur. Baik. Dah dapat bayangkan? Kan? Kita dah nampak. Jadi kita dapat maklumat dah. Selama ni orang kata satu mata, tak. Dia memang dua mata. Tapi mata kanan dia cacat, dia tersembul seperti nampak seperti anggur. Baik. Kita baca hadis lain lagi. Kalau kita baca hadis lain, riwayat Muslim juga. Tapi hadis ni ada lafaz yang lain. Sabda Nabi SAW, ad-dajjalu a'warul ainil yusra, yang cacat pada mata sebelah kiri, jufalu sya'ri kathiruh, dan dia berambut tebal. Hadis riwayat Muslim. Kalau kita baca hadis ni pula, Nabi sebut pula sebelah kiri. So macam mana kita nak buat
kita nak selesaikan hadis ni. Macam nampak ada pertentangan. Tadi kata belah kanan, lepas tu ni kata belah kiri. Sebenar-benarnya Dajjal ni dia memang cacat dua mata dia. Kanan dan kiri. Nanti kita tengok gambar ni. Ini contoh Ini contoh. Jangan pula nanti viral dekat orang. Inilah gambar Dajjal sebenar. Tak. Ini cuma contoh saja. Maksudnya mata kiri dia juga adalah buta, cacat, dan mata kanan juga cacat, cuma kanan itu dia tersembul seperti anggur. Nampak tak? Faham tak hadis tadi? Lepas tu dekat dahi dia tertulis huruf kaf, fa, ra. Kafir lah. Okey, dapat hadis tadi? Maknanya Dajjal ni adalah orang. Sebab tu hati-hati dengar dalam YouTube macam-macam orang cakap. Oh, dia kata Amerika itulah Dajjal, orang kata. Tak. Kalau orang belajar hadis, dia ada disiplin ilmu hadis, memang hadis tu Nabi sebut dia adalah orang. Kalau ada mata, orang lah. Nanti kita akan tengok di hujung tajuk ni, kita akan tengok dia berada di mana sekarang Dajjal. InsyaAllah nanti kita akan ceritakan. Maknanya dia adalah orang. Yang kalau kita baca hadis tadi, dua-dua matanya cacat. Kanan pun cacat, kiri pun cacat. Tetapi yang kanan tu Nabi kata, seperti inabun tafiyatun. Dia agak tersembur, menonjol dan tertulis kafara. Okey, kita baca lagi hadis Nabi SAW. Hadis riwayat Muslim. Tetap boleh rujuk nombor hadis telah pun saya sertakan. Sabda Nabi SAW. Yaqra'uhu kullu mu'minin katibin wa ghairi katibin. Nabi kata perkataan yang tertulis kafara tu, perkataan kafir kan yang duduk dekat dahi dia tadi tu, Nabi kata ia boleh dibaca oleh setiap orang beriman. Sama ada orang beriman tu dia pandai menulis ke, dia memang buta huruf ke, dia tak pandai menulis, dia boleh tahu itu adalah Dajjal. Faham tak maksudnya tuan-tuan? Maknanya Nabi beritahu nanti kalau orang dia beriman, dia memang ada tauhid, dia beriman kepada Allah, nanti kalau Dajjal tu muncul, dia boleh kenal, ni Dajjal. Sebab apa? Dia dah tahu ciri-ciri tadi, lepas tu tertulis perkataan kafara. Kalau ada orang dia memang dia tak pandai baca sekalipun, kalau dia tak boleh menulis, kan, dia tak tahu huruf kaf tu apa, fa tu apa, dia tetap boleh baca. Ini diakui oleh Nabi SAW. Tetapi orang kafir, dia tidak boleh membaca. Dia tak boleh kenal, itu adalah Dajjal. Walaupun tertulis perkataan kafara. Inilah ulasan daripada ulama hadis. Orang kafir yang dia tak beriman, dia tak tahu pun itu adalah Dajjal. Walaupun tertulis perkataan kafara, dia tak boleh baca. Dia tak boleh kenal Dajjal. Berbeza dengan orang yang beriman. Baik, kita dah faham hadis ni, kita lanjutkan lagi mengenai Dajjal. Jadi, kalau kita boleh baca sekalipun, kita boleh kenal Dajjal melalui hadis-hadis Nabi SAW tadi kan, maka kita kena buat apa? Adakah kita nak berhadapan dengan Dajjal ataupun macam mana? Adakah kita nak bawa pegang Al-Quran nak lawan Dajjal? Ataupun kita hafal 10 ayat awal, 10 ayat akhir surah Al-Kahfi, kita nak berdepan dengan Dajjal? Nabi SAW yang ada wahyu, yang lebih kenal Dajjal daripada kita. Nabi SAW memberikan cadangan solusi yang paling utama. Nabi mengatakan kita kena lari daripada Dajjal. Itu dulu. Kita kena lari daripada Dajjal. Hafal Quran 30 juzuk sekalipun, kena lari daripada Dajjal. Bukan kita pergi cari Dajjal tu. Okey, kenapa? Kenapa Nabi suruh lari ni? Okey, kita akan lihat. Sebab tu ingat tak hadis mula-mula tadi? Ingat hadis mula-mula tadi? Tidak ada makhluk yang paling besar tipu dayanya melainkan Dajjal. Tidak ada urusan yang boleh menipu daya, fitnah dia adalah Dajjal. Jadi percayalah kepada Nabi SAW. Yakin dengan Nabi. Ikut pesanan Nabi. Pegang pegangan Nabi SAW. Jadi Nabi SAW menyebut
dalam hadis riwayat Abu Daud. Hadis ini hadis yang sahih. Para ulama hadis menghukumkan hadis ini adalah hadis yang sahih riwayat Abu Daud. Nombor hadis 4319. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata man sami'a bid-dajjali falyan'a anhu. Nabi kata siapa yang dengar perihal keluarnya Dajjal. Dia dengar, dia tahu Dajjal dah keluar ni. Dia nampak Dajjal dah keluar. Maka Nabi kata apa? Falyan'a anhu. Nabi kata, maka hendaklah dia jauhkan diri darinya. Ini Nabi pesan. Falyan'a anhu. Nabi kata, jauhkan diri pada Dajjal. Tengok Nabi cerita. Nabi kata, kenapa kena jauhkan diri pada Dajjal? Nabi kata, fawallahi. Nabi bersumpah. Nabi kata, demi Allah, kata Nabi. Inna rajula la ya'tihi wa huwa yahsabu annahu mu'minun. Nabi kata demi Allah. Nabi cerita ni, yang akan datang ni kata Nabi, ada seorang lelaki yang dia nak juga jumpa Dajjal. Dia pergi jumpa Dajjal. Waktu dia bercadang nak jumpa Dajjal tu, dia ingat iman dia kuat. Dia kata maknanya mana kata Nabi SAW, ada nanti seorang lelaki ni, dia tetap juga nak jumpa Dajjal tu. Yang mana lelaki yang berani jumpa Dajjal ni, dia sangka iman dia kuat. Aku takkan kalah ni lawan Dajjal ni. Aku takkan terpedaya dengan Dajjal. Nabi sebut ni dalam hadis dia. Tetapi apa kata Nabi SAW? Fayattabi'uhu mimma yab'athu bihi minasyubahat ataupun lima yub'athu bihi minasyubahat. Namun ternyata akhirnya lelaki yang nak jumpa Dajjal tadi, yang sangka iman dia kuat tadi tu, akhirnya dia jadi pengikut Dajjal kerana dahsyatnya keraguan syubhat yang dibawa oleh Dajjal. Berdasarkan hadis riwayat Abu Daud ni, apa tindakan yang kita patut buat? Kita kena lari daripada Dajjal. Bukan kita berhadapan dengan Dajjal. Walaupun kita hafal suratul Al-Kahfi. Nabi suruh dulu. Nabi suruh lari. Kenapa Nabi tak cakap, okey, baca suratul Kahfi. Nabi kata, okey, berhadapan je dengan tak. Nabi suruh lari kan. Okey, maknanya langkah pertama adalah lari. Tetapi, kalau jumpa juga Dajjal tu, kan, apa nak buat? Nanti kita akan belajar. Nanti kita akan sebutkan. Yang ini solusi dia, kalau kita tak jumpa Dajjal, kan, kita tahu Dajjal dah muncul, maka Nabi suruh kita larikan diri. Jangan cuba-cuba untuk berhadapan dengan Dajjal, dan terbukti kata Nabi, akan ada nanti seorang lelaki yang dia berani untuk jumpa Dajjal. Akhirnya, dia menjadi pengikut Ad-Dajjal. Kemudian, kita lanjutkan lagi. Maklumat berikutnya, macam mana Dajjal tu dia akan sampai. Seronok belajar hadis-hadis macam ni, dia akan menambahkan keimanan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita nak masuk dulu kepada bab. Apa yang berlaku sebelum datangnya Dajjal di akhir zaman nanti, bumi ni jadi apa? Okey, hadis ni panjang juga. Okey. Yang ini saya lampirkan matan hadis yang dalam bahasa Arab tu, boleh baca. Kita terus kepada terjemahan hadis. Hadis yang sedang kita nak baca ni, ini adalah hadis riwayat Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah dan Al-Hakim dalam Al-Mustadraknya. Okey, apa sabda Nabi SAW? Nabi SAW mengatakan, Nabi kata, sesungguhnya, Nabi kata, qabla khurubid dajjali thalatha sanawatin shidadin. Nabi kata, sesungguhnya, masa sebelum Dajjal tu keluar, 3 tahun sebelum Dajjal tu keluar, okay, 3 tahun, tahun-tahun akhir Dajjal tu dia nak muncul, Nabi kata apa? 3 tahun tu kata Nabi, ia merupakan masa-masa yang sangat berat. Nabi kata, sanawatin shidadin. Nabi kata 3 tahun sebelum Dajjal tu muncul, masa tu sangat-sangat dahsyat kata Nabi. Sangat-sangat berat.
Kata Nabi SAW, pada masa itu, manusia ditimpa dengan kelaparan yang sangat dahsyat. Allah Ta'ala bagi ujian. Tapi apa makanan kita kelapar? Kejap lagi kita akan belajar. Tunggu. Kita baca dulu hadis ni. Faham hadis ni? 3 tahun tu. Lepas tu Nabi SAW menjelaskan tahun yang pertama, Nabi kata berlaku apa? Nabi kata pada tahun yang pertama itu, kata Nabi SAW, Allah memerintahkan as-sama, Allah memerintahkan langit untuk dia tahan air hujan 1/3 jangan turun. Maknanya maksudnya 3 tahun yang pertama tu, maksudnya tahun yang pertama sebelum munculnya Dajjal, Allah Ta'ala perintahkan langit jangan turunkan hujan sebanyak 1/3. Lepas tu Allah perintahkan bumi supaya jangan keluarkan hasilnya 1/3. Zaman ni belum muncul lagi. Ni muncul waktu nak muncul 3 tahun sebelum kemunculan Dajjal. Dahsyat tuan-tuan. Kalau Nabi kata itu adalah masa-masa yang sangat berat. Orang yang kuat iman dia akan selamat. Okey, itu tahun pertama. Pada tahun kedua, kata Nabi SAW, Allah perintahkan langit untuk dia tahan air hujan 2/3 jangan turun. Allah tahan 2/3 hujannya. Dan Allah juga perintah kepada bumi supaya tahan 2/3 tumbuhannya. Okey, baru tahun kedua. Tinggal satu lagi tahun akhir sekali sebelum nak kemunculan Dajjal. Maka kata Nabi SAW, fi thanati thalithah, pada tahun yang ketiga, fatahbisu mataraha kullahu. Nabi kata Allah memerintahkan langit supaya jangan turun air hujan. Nabi kata apa? Fala tuqtiru qataratan. Nabi kata jangan turunkan air hujan walaupun setitis. Kenapa benda ni berlaku? Tunggu sampai habis, kita akan tahu jawapan dia. Kenapa Allah buat ujian macam ni? Pada tahun ketiga, tidak akan turun setitis pun air hujan. Lepas tu Allah perintahkan kepada bumi, wa ya'murul arda. Nabi kata Allah perintahkan kepada bumi, fatahbisu nabataha kullahu fala tumbitu hadra'a. Nabi kata Allah perintahkan kepada bumi supaya jangan keluar satu tanaman pun yang tumbuh daripada bumi. Itu adalah pada tahun yang ketiga. Apa yang berlaku lepas tu? Macam mana kita nak hidup? Pada tahun pertama, 1/3 air hujan tak turun, 1/3 tumbuh-tumbuhan dia tak keluar. Tahun kedua, 2/3. Tahun yang ketiga, tahun akhir sebelum kemunculan Dajjal, tidak ada tumbuh-tumbuhan yang keluar, tidak ada air hujan yang turun. Maka nak buat apa ketika itu? Cuba kita gambar dan bayangkan kalau kita Allah hidupkan, umur kita masih panjang, kita berada di zaman itu. Maka ada di kalangan, maka apa yang Nabi SAW sebut. Kalau dah jadi macam tu, Nabi kata apa? Nabi SAW bersabda, Nabi kata, فَلَا يَبْقَ ذَاتُ ذِلْفٍ إِلَّا حَلَكَتْ. Nabi kata akibatnya, tak ada satu pun makhluk yang berkuku, yang bertahan hidup, melainkan mereka mati, kecuali apa makhluk yang Allah kehendaki dia hidup. Maksudnya kata Nabi SAW, akan ada yang mati dan akan ada yang hidup. Lepas tu, para sahabat Nabi SAW bertanya. Para sahabat bertanya. Ditanyakan kepada Nabi, Fama ya'isun nati fi dhalika zaman? Nabi ditanya, manusia yang hidup tu nanti, apa yang membuatkan dia boleh hidup pada waktu tu?
Macam mana dia boleh hidup pada tahun yang pertama, tahun kedua, tahun ketiga tu? Maka jawab Nabi SAW. Nabi kata dia akan hidup dengan kalimah at-tahlil, at-takbir, wa tahmid. Nabi kata di mereka akan hidup dengan tahlil, takbir dan tahmid. Semua itu boleh mencukupi mereka sebagaimana makanan yang mereka makan. Rupa-rupanya orang yang boleh bertahan hidup ketika itu adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah, orang yang membesarkan Allah, Allahu Akbar, dan orang yang memuji Allah Azza wa Jalla. Mereka itu dapat seperti makanan. Zikir mereka itu ia umpama seperti at-ta'am, seperti makanan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Lepas masuknya 3 tahun ni, barulah keluarnya Ad-Dajjal. Dia keluar di mana? Macam mana kecepatan dia keluar? InsyaAllah, sekejap lagi kita akan sambung lagi. Baik. Dah jelas? Tuan-tuan dah dapat susunan dia? Cuba kita bayangkan kalau kita berada di saat ini. Kan dahsyat. Ni dia panggil akhir zaman. Kita kena banyak sabar, kuatkan iman kita. Dengan pandemik ini pun, ada orang dah tak sabar dah. Mengeluh dah semua orang dah. Dah rasa tak tahan MCO ni. Ini baru benda yang biasa. Tetapi bagaimana nanti di akhir zaman. Sebab tu pentingnya tauhid, pentingnya iman dan sebagainya. Baik, kita lanjutkan lagi. Lepas tahun ketiga tu dah habis, maka munculnya Dajjal. Tapi Dajjal tu dia akan keluar dekat mana? Dan siapa yang akan jadi pengikut dia? Kita belajar tadi hadis, lelaki yang mula-mula tadi dia Islam kan? Dia beriman. Tapi akhirnya dia juga akan jadi pengikut Dajjal. Tapi kita lihat lagi, dekat mana dia keluar? Macam mana Nabi tahu? Kalau kita tanya kan, macam mana Nabi boleh tahu? Kan? Nabi kan tak hidup zaman kita pun Nabi dah tak ada kan? Sebab itu adalah Rasul. Dia ada wahyu yang Allah beri kepada Nabi. Jadi hadis-hadis macam ni, kalau kita belajar betul ikut disiplin hadis, kita akan bertambah, memang kita akan pegang hadis Nabi tu. Kita akan jadi semanusia yang Masya Allah. Rasulullah ni aku memang kena ikut Nabi cakap apa. Jadi, moga-moga iman kita bertambah kepada Nabi SAW. Baik, Nabi keluar di mana? Dajjal keluar di mana? Okey. Hadis yang kita nak baca ni, dia bawah sikit kategori daripada sahih, tapi di hadis Hasan. Hadis riwayat Al-Imam Tirmizi. Nabi SAW mengatakan, Inna Dajjala yakhruju min ardi bil masyriq. Sesungguhnya Dajjal, dia akan keluar dari bumi bahagian timur. Maknanya waktu Nabi dekat Madinah tu, kita kena tengok lokasi timur menghadap ke timur Madinah. Sebab hadis ni waktu ni Nabi sampaikan ketika Nabi berada di Madinah. Nabi kata bahagian timur. Yang Nabi kata, Nabi sebut nama dia. Nabi kata yuqalu laha Khurasan. Nabi kata bahagian timur bumi tu dia dinamakan sebagai Khurasan. So Khurasan ni dekat mana? Kalau siapa ada peta dunia, dia tengok Khurasan ni lokasinya di mana. Okay, jadi kita akan belajar lagi hadis yang kedua. Lepas tu kata Nabi SAW, waktu dia keluar daripada bahagian timur, tempat tu nama Khurasan, siapa yang ikut dia? Yatba'uhu aqwamun ka'anna wuju'ahum al-majanul mutraqah. Dia akan diikuti oleh segolongan kaum yang wajah mereka ni umpama perisai yang berkilat. Wallahu ta'ala a'lam. Muka dia. Nabi sebut umpama majanul mutraqah. Okey. Kita lanjutkan lagi hadis lain. Kita baca lagi satu hadis sabda Nabi SAW dan hadis riwayat Muslim. Nabi menyebutkan yakhruju dajjalu minal yahudiyyati asbahan. Nabi kata Dajjal tu
ketika dia muncul, dia keluar dekat bahagian timur Khurasan, dia akan diikuti oleh 70,000, 70,000 orang daripada Yahudi Asbahan. So Asbahan ni dekat mana? Khurasan. Khurasan dekat mana? Dia adalah di Iran. Iran kan dulu negara Parsi. So dia akan muncul dekat situ. Lepas dia muncul, maknanya dia muncul kat situ ada 70,000 Yahudi. Sebenarnya memang ada perkampungan Yahudi. Memang ada tempat Yahudi sebenarnya. Maka yang akan jadi tentera yang akan ikut Dajjal adalah orang-orang Yahudi. 70,000 orang. Yang mana Nabi mengatakan alaihim at-tayalisatu. Dan mereka tu adalah tayalisah, iaitu mereka berjubah yang bersulam yang biasa dipakai oleh orang Parsi. Hadis riwayat Muslim. Baik. Lepas tu tak habis lagi ni. Nabi cerita sebenarnya hadis ni panjang, banyak. Tapi saya dah saring pasal nak cukup pasal kita nak jimat waktu, kita ambil yang penting-penting saja. InsyaAllah kalau kita ada ruang lain, nanti kita akan baca semua hadis pasal Dajjal. Tapi kita ambil yang utama dulu. Baik, dah dapat maklumat tadi? Maknanya waktu dia keluar dekat bahagian timur, Nabi bagi tahu dah. Jawapan dia, Nabi kata dekat bahagian timur, iaitu di Khurasan, satu tempat namanya Asbahan, ada 70,000 Yahudi yang akan ikut dia. Lepas tu, sabda Nabi SAW dan hadis riwayat Ahmad dalam musnad Nabi, dalam musnadnya, Nabi mengatakan, aktharu atba'id dajjalil yahudu wan nisa'u. Majoriti ataupun kebanyakan yang ikut Dajjal adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang perempuan. Kenapa orang perempuan juga di kalangan orang yang ramai ikut Dajjal? Nanti kita akan belajar. Macam mana orang perempuan mudah terperdaya dengan Dajjal. Nanti kita akan belajar tajuk fitnah dia. Sekejap lagi kita akan belajar. Apa yang menyebabkan orang perempuan ini, kalau dikata ikut Dajjal ni, maknanya dia akan mengaku Dajjal tu adalah sebagai Tuhan. Ni bahaya. Maksudnya orang-orang wanita ni, yang tidak beriman, yang jahil ni, dia akan ikut Dajjal. Tapi kalau wanita beriman, insya-Allah dia selamat. Tapi Nabi sebut dalam hadis dia, wanita dan orang Yahudi. Baik. Nanti, tunggu di penghujung hadis kita akan jumpa, dia akan muncul di tengah orang ramai. Nanti kita akan belajar hadis, Nabi sebut dia akan muncul di Syam, di antara Syam dengan Iraq. Nanti kita akan belajar. Permulaan dia keluar dekat dekat bahagian timur, kemudian dia akan keluar di Khurasan, Asbahan tadi. Lepas tu kita akan belajar hadis yang berikutnya nanti Nabi akan sebut dia akan keluar muncul di hadapan manusia itu, muncul di tengah-tengah manusia di Syam dan Iraq. Nanti kita akan belajar hadis yang berikutnya insya-Allah. Baik, kita masuk kepada tajuk yang sangat penting, iaitu apakah tipu daya Dajjal yang banyak digunakan istilah fitnah Dajjal, fitnah Dajjal. Fitnah ni maksudnya tipu daya. Sebab Dajjal tu sendiri, nama dia tu sendiri adalah penipu dan pendusta. Jadi dia akan membuat tipu daya. Tipu daya ni bukan tipu biasa-biasa ya tuan-tuan dan puan-puan ya. Kita tengok apa yang Allah telah beri kepada Dajjal. Ini semua Allah telah tetapkan. Dajjal tu dia akan muncul, dia akan bawa fitnah ni. Tipu daya dia. Baik, hadis yang pertama, hadis riwayat Muslim. Sabda Nabi SAW. Dajjal ni ma'ahu jannatun wa narun. Nabi kata bersama Dajjal ini adanya syurga dan adanya neraka. Dajjal ni dia akan tunjukkan, dia boleh bawa syurga tu dan dia boleh bawa neraka tu. Fanaruhu jannatun wa jannatuhu narun. Tapi kata Nabi, dia ni seperti ahli sihir. Dia terbalikkan. Yang orang nampak neraka tu, maksudnya yang orang nampak syurga yang ada pada Dajjal tu, sebenarnya ia adalah neraka. Dan yang orang nampak neraka tu, sebenarnya ia adalah syurga. Okey, ini hadis ni dia umum. Okey, kita baca lagi hadis yang lain.
apa yang Dajjal ni dia boleh buat. Ingat tuan-tuan, 3 tahun pertama tadi, tolong ingat hadis yang mula-mula tadi. Kan? Kemudian, kita lanjutkan lagi. Hadis yang berikutnya, sabda Nabi SAW, Nabi kata, La ana a'lamu bima ma'ad dajjali minhu. Nabi bagi tahu, Nabi SAW bagi tahu pada kita, Nabi lebih tahu apa yang Dajjal tu akan bawa daripada Dajjal itu sendiri. Maksudnya Nabi mengetahui apa Dajjal ni, kekuatan Dajjal tu apa. Nabi tahu. Nabi kata Nabi lebih tahu daripada Dajjal tu sendiri tentang Dajjal tu. Maka Nabi cerita pada kita. Nabi kata, ma'ahu nahrani yajriyani. Nabi kata Dajjal tu nanti dia akan bawa 2 air sungai yang mengalir. Ingat tak kita belajar tadi tahun yang ketiga air tak turun kan? Bayangkan kalau orang memerlukan air, dia dapati air itu ada pada Dajjal. Dajjal bawa 2 air sungai yang boleh mengalir. Okey, 2 air sungai dia bawa. Nabi kata, Nabi SAW menyebut, Nabi kata, ahaduhuma ra'yal aini ma'un abyadu. Waktu tu, Nabi kata, manusia akan nampak salah satu air sungai itu adalah air dia berwarna putih. Wal akharu, dan satu lagi kata Nabi, manusia akan nampak air itu narun ta'ajjaju, iaitu air yang mengandungi api yang menyala-nyala. Okey, Dajjal dia boleh bawa sungai-sungai ni, Lepas tu 2 sungai Dajjal bawa ni, satu manusia nampak air dia sangat putih. Satu lagi manusia nampak air dia macam ada api yang menyala-nyala. Okey, kena buat apa dengan nak pilih mana satu? Nak pilih yang mana satu? Okey, Nabi pesan kepada kita. Nabi SAW pesan kepada kita. Nabi kata fa imma adrakanna ahadun. Nabi kata jika seseorang jumpa dia. Menjumpai ini maksudnya kan tadi kita mula-mula kita lari. Kita memang tak nak jumpa. Nabi pesan memang kita akan lari pada Dajjal. Tetapi kalau kita terjumpa juga dengan Dajjal, Dajjal tu jumpa dengan kita, maka Nabi suruh buat pilihan apa? Nabi kata falyati an-nahr alladhi yarahu an-nara. Nabi dia suruh kita pergi dekat sungai yang kita nampak seperti api yang menyala-nyala tu. Nabi tak bagi kita pilih air sungai yang berwarna putih. Nabi suruh pergi ambil air sungai, pilih air sungai, masuk ke dalam sungai yang ia nampak seperti api tu. Siapa berani nak masuk sungai nampak seperti api? Tapi Nabi suruh, Nabi pesan pada kita. Lepas tu Nabi kata apabila dia masuk ke situ, Nabi kata wal yughammid. Nabi kata kemudian dia pejamkan mata dia di sungai itu sebab apa? Sebab dia macam kita belajar tengok orang buat silap mata kan. Jadi sebenarnya mata kita ni nanti akan ditipu, dipedaya oleh Dajjal. Kita akan nampak sungai warna putih, kita akan nampak ada sungai seperti api. Jadi cara nak bagi kita tak takut tengok sungai yang api tadi, yang Nabi suruh pilih tadi tu, Nabi suruh kita pejamkan mata, dekat sungai tu. Lepas tu Nabi kata thumma, kemudian kata Nabi kata summal yuta'ti'u. Nabi kata summa, kemudian dia mengangguk-nganggukkan kepala ataupun dia tundukkan kepala dia ke dalam sungai tu. Lepas tu Nabi suruh buat apa? Nabi kata fayashrabu minhu fa innahu ma'un baridun. Nabi kata dia minum air darinya kerana sebenarnya air dia sejuk. Hadis riwayat Muslim. Kita kalau baca hadis ni, tak sama macam kita jumpa kan. Kita boleh jumpa lagi Dajjal depan mata kita. Tapi Nabi pesan pada kita, ingat hadis ni sampai bila-bila. Kalau kita bertemu dengan Dajjal juga, Nabi kata, kita ambil yang menakutkan. Nampak air sungai macam api, itulah yang sebenarnya air yang sejuk. Bukan mata kita yang nampak air warna putih yang sejuk tadi tu. Ini pesanan Nabi SAW. Baik, kita sambung lagi. Okey, ni kita dapat dah
Macam mana Dajjal dia nak tipu daya manusia? Dia memiliki apa? Dia memiliki sumber air. Sumber air. Ingat tak tadi kan? Bayangkan kalau 3 tahun air tu dah tahun ketiga air tak turun. Agak-agak kalau kita jumpa air, kita yang berpuasa ni kan nak buka puasa tunggu nak minum air, cari air. Macam mana kalau kita selama bayangkan tahun ketiga tak ada air. Tapi kita boleh minum dengan apa? Makan dengan apa? Ucapan tahmid, ucapan tahlil, ucapan takbir. Jadi bayangkan kalau ada manusia yang hidup, Dajjal tunjukkan dia memiliki sumber air, bagaimana dengan hujan yang besar tersebut. Okey, kita lanjutkan lagi. Apa yang berlaku lagi? Okey, kita lanjutkan apa yang ada pada Dajjal. Sabda Nabi SAW. Hadis yang kita nak baca ni, hadis riwayat Muslim. Nabi SAW mengatakan, Nabi kata apa? Dia datang kepada satu kaum. Hadis ni kita akan belajar, kita akan jumpa maklumat. Nabi sebut dia akan datang pada satu kaum, dia datang pula pada kaum yang lain. Okey, waktu dia datang kat satu kaum ni, Nabi kata fayati 'alal qaumi. Waktu dia datang dekat satu kaum, dia buat apa? Fayadu'uhum. Dia nyeru mereka. Menyeru apa? Dia menyuruh untuk mengaku bahawa dia itu adalah Tuhan. Maksudnya kalau dia pergi satu tempat, Nabi kata dia akan pergi satu tempat tu, dia ajak orang-orang di tempat itu supaya mengaku dia ni Tuhan. Maka orang-orang di tempat tu akan buat apa? Fayu'minuna bihi wa yastajibuna lah. Mereka dekat tempat tu dia akan beriman, ya Dajjal tu Tuhan, Dajjal tu Tuhan, dan ada yang terima dia. Apabila penduduk tempat itu terima Dajjal, dia beriman dengan Dajjal, Dajjal buat apa? Dajjal akan mengarahkan langit untuk turunkan air hujan. Maka turunlah air hujan. Kan sebelum ni kita belajar air hujan Allah perintahkan tak turun. Tapi bayangkan Allah memang beri kelebihan pada Dajjal di akhir zaman ini. Dia ada kuasa, dia boleh turunkan, dia boleh perintah langit supaya turunkan hujan. Maka hujan akan turun. Maknanya kalau dia pergi pada tempat yang mengaku dia Tuhan, maka tempat tu dia akan didapat hujan yang turun dengan lebat. Lepas tu Dajjal akan mengarahkan bumi untuk mengeluarkan tumbuh-tumbuhan dia. Maka bumi pun keluarlah tumbuh-tumbuhan dia. Bukan sekadar itu, maka haiwan ternakan. Haiwan-haiwan ternakan, lembunya, kambingnya, sebagainya, mereka akan jumpa lembu-lembu, kambing-kambing, haiwan ternakan mereka ni, haiwan tu dah bertambah gemuk. Lepas tu susu dia tu penuh dengan susu. Macam lembu yang betina kan, dia punya kantung susu tu penuh dengan susu. Kambing dan sebagainya. Ini siapa yang akan dapat ni? Yang akan dapat macam ni sesiapa yang ikut Dajjal. Yang pasti akan ada yang ikut Dajjal. Sebab Nabi sebut. Kita masuk satu kumpulan pula yang mereka tak nak terima Dajjal. Apa berlaku dekat mereka? Kemudian kata Nabi SAW, ya'til qauma fayadu'uhum. Dia pergi pula tempat lain. Lalu Dajjal menyeru mereka. Dajjal mengajak mereka supaya beriman kepada dia, mengaku dia Tuhan. Tetapi seruan dia ditolak. Lalu Dajjal buat apa? Tak apa. Dajjal tinggalkan diorang. Lalu setelah Dajjal pergi saja, maka bermulalah kemarau dan kesusahan. Dan pada ketika itu kata Nabi SAW, Nabi kata tidak ada satu pun harta yang mereka miliki. Maknanya siapa tak beriman kepada Dajjal, siapa menolak dakwah Dajjal, dia akan berada dalam kepayahan yang amat sangat. Lepas tu, Dajjal pergi kepada tempat yang telah musnah. Lalu Dajjal pun, dia boleh keluarkan segala harta karun. Dia keluarkan segala khazanah harta. Lalu harta-harta tu dia keluar seperti mana kekawanan lebah. Kaya'a sibith nakhl. Maksud dia apa? Dajjal ni, tengok dekat sini. Ini yang kita ada kaitkan dengan kenapa perempuan. Dia ramai boleh terpedaya dengan Dajjal.
Kerana Dajjal ni dia akan keluarkan segala jenis-jenis harta. Dan harta tu akan ikut dia umpama kalau lebah kan. Kalau ada lebah kan dia selalu keluar ikut grup kan. Tengok lebah kan dia keluar gerombolan dia. Macam itulah harta-harta yang ada di bumi ni akan ikut Dajjal. So macam mana kita nak hadapi? Bayangkan. Emas keluar ikut Dajjal. Semua harta ni keluar ikut Dajjal umpama kekawanan lebah. Hadis riwayat Muslim. Lepas tu panjang lagi cerita dia. Saya akan ambil cerita yang panjang hujung tu pada hadis yang lain nanti kita akan masuk. Okey, dah jelas tuan-tuan dan puan-puan tentang hadis ni? Okey, tapi belum habis lagi. Fahamkan maklumat ni, nanti kita nak kaitkan apa perkaitan kisah Dajjal dengan suratul Kahfi. Sebab kita belajar surah Al-Kahfi boleh lindung kita daripada Dajjal. Tetapi tidak ada satu ayat pun dalam suratul Kahfi yang berkaitan dengan Dajjal. So apakah relatednya? Apa hubung kait dia? Kena faham dulu apa fitnah Dajjal buat ni. Okey, selesai dekat sini. Kita sambung lagi. Ada lagi fitnah Dajjal. Nabi SAW bersabda, hadis sahih riwayat Ibnu Majah. Nabi menyebutkan ni, Dajjal ni dia boleh hidupkan orang mati. Dia boleh hidupkan orang mati yang manusia boleh terpedaya dengan dia. Kita tengok. Nabi kata wa inna min fitnatihi ay yaqula lil a'rabiyyin. Nabi kata di antara fitnah Dajjal, dia akan berkata kepada seorang Arab Badui. Ni Arab orang kampung. Dia tanya apa? Ara'aita in ba'athu laka abaka wa ummaka atashhadu anni rabbuka? Ketika dia datang kepada salah seorang orang Arab, ketika itu dia kata, apa pendapat engkau? Kalau aku hidupkan ayah engkau, aku hidupkan emak engkau, engkau nak bersaksi tak? Aku ni adalah Tuhan engkau. Lelaki tu jawab apa? Dia kata na'am. Dia kata ya. Aku akan menjadi saksi. Engkau adalah Tuhan. Aku bersaksi engkau akan adalah Tuhan aku. Kalau kau boleh hidupkan ibu dan bapaku. Tuan-tuan tahu Dajjal buat apa? Dan siapa yang bantu dia? Nabi SAW bersabda, fayatamathalu lahu syaitanani. Kemudian ada dua syaitan yang dia menyerupai diri ayah dan emak lelaki itu. Lantas, dua syaitan tadi ni, yang bantu Dajjal tadi, dia seorang tu menyerupai bapa dia, satu lagi menyerupai ibu dia, yang lepas tu syaitan ni, lelaki tu dia nampak, oh ni mak dia hidup, bapa dia hidup, lalu kedua-duanya kata apa? Ya bunayya attabi'hu fa innahu rabbuka. Dia kata, wahai anakku, ikutlah dia, ikutlah Dajjal tu. Sesungguhnya dia adalah Tuhanmu. So lelaki tu dia akan beriman tak dengan Dajjal? Ya. Berdasarkan hadis yang sahih riwayat Ibnu Majah ni, rupa-rupanya Dajjal ni ia juga dibantu oleh syaitan. Oleh sebab itu, dalam suratul Kahfi, ada tak cerita tentang watak syaitan? Siapa yang dah belajar suratul Kahfi, dia jumpa tak watak syaitan dalam suratul Kahfi? Ada tak cerita pasal iblis dalam suratul Kahfi? Jawapannya ada. Tapi cerita syaitan itu, dia berada pada ayat yang keberapa dalam suratul Kahfi? Nanti kita akan sebutkan. Bagaimana Allah susun cerita syaitan tu berada pada 4 cerita dalam suratul Al-Kahfi. Jadi Dajjal ni, dia juga akan dibantu oleh syaitan untuk menghidupkan orang yang dah mati. Tapi rupa-rupanya dia adalah syaitan. Maka dalam suratul Kahfi ada cerita tentang syaitan. InsyaAllah nanti kita akan belajar. Kemudian
Kita lanjutkan lagi. Panjang ni. Okey, kita lanjutkan. Yang ni, kita nak cerita tentang ada seorang lelaki yang memang memang Allah tentukan. Sama ada lelaki ni dia dah hidup tak hidup, Allahu a'lam. Tapi lelaki ni akan ada. Nak tahu cerita lelaki ni. Ini bukan lelaki yang pertama tadi. Kalau yang lelaki pertama tadi tu, dia akhirnya jadi pengikut syaitan. Tapi lelaki ni, memang Allah Ta'ala akan lahirkan dia. Lelaki ni dia akan muncul. Yang lelaki ni dia buat apa? Kita baca hadis ni. Hadis ni, kata Nabi SAW, apabila keluarnya Dajjal, ada seorang lelaki dalam kalangan orang yang beriman, dia pergi nak jumpa Dajjal. Lelaki ni beza dengan lelaki yang pertama tadi. Lalu, tentera-tentera Dajjal, yang kita faham tadi kan, yang pengikut Dajjal 70,000 Yahudi tadi, lepas tu wanita-wanita tadi, orang kafir, of course, dia memang akan ikut Dajjal lah. Termasuk orang-orang munafik makin ikut Dajjal. Jadi lelaki ni, dia ditahan oleh Dajjal. Lepas tu mereka tanya, kau nak ke mana? Dia jawab, aku nak pergi jumpa manusia yang keluar tu lah. Maksudnya dia nak jumpa Dajjal lah. Kemudian dia ditanya lagi oleh tentera-tentera Dajjal. Adakah engkau tidak beriman dengan Tuhan kami? Dia tak jawab. Cuma dia kata, Tuhan kamu takkan bersembunyi. Maksudnya dia kata, mana Dajjal? Okay. Kemudian, apa yang berlaku kepada lelaki ni? Kemudian mereka cadang, bunuh je lah lelaki ni. Tapi sebagai lain kata apa? Tak boleh. Bukankah Tuhan kamu telah melarang kamu daripada membunuh seorang, daripada perintah daripadanya? Daripada siapa? Daripada Dajjal. Ini pengikut Dajjal dan menganggap Dajjal itu sebagai Tuhan. Lalu lelaki tu dibawa lah jumpa Dajjal. Apabila lelaki tu dibawa jumpa Dajjal, tuan tahu tak lelaki tu cakap apa? Ini di tengah-tengah orang ramai ni. Dia cakap apa? Dia cakap kepada Dajjal, dia kata, wahai sekalian manusia, dia kata, inilah Dajjal yang disebutkan oleh Nabi SAW. Lepas tu, apa Dajjal buat? Nabi SAW menyambung ceritanya lagi. Nabi kata, lalu Dajjal perintahkan lelaki tu, tangkap dia, ikat dia, letak di palang kayu, pasung dia, nak buat apa? Nak diikat tu. Lalu lelaki itu dipukul belakangnya, dipukul dengan perutnya bertalu-talu. Tapi lelaki dia tak mati lagi. Dajjal menggunakan kesempatan tu, dia nak ugut lelaki tu. Dia kata, tidakkah kamu mahu beriman kepada aku? Dia kata, faham tak? Dia kata, engkau tak mahu beriman? Dia kata, awama tu'minu bi? Apakah kau tak mahu beriman kepada aku? Lelaki tu jawab, engkau ni adalah Al-Masih Al-Kadzab. Dia kata, engkau ni Al-Masih Al-Kadzab. Dia kata, engkau adalah Dajjal pendusta. Lalu Dajjal tu diperintahkan buat apa? Dia perintah buat apa? Lalu lelaki ini kata Nabi SAW, fayusharu bil minshari min mafriqihi hatta yufraqa baina rijlaihi. Laki ni tuan-tuan, dibelah dua dengan gergaji dari kepala sehingga kedua-dua kakinya. Maknanya dia buat apa? Dibelah dua. Mati tak lelaki tu? Agak-agak tuan-tuan, lelaki tu dia mati tak? Lelaki tu. Lalu kata Nabi SAW, Dajjal ni tengok cara dia nak tipu daya manusia, orang ramai tengok dia ni. Lepas dia terbelah dua tu, Dajjal buat apa? Dajjal pun lalulah dia antara kedua-dua tengah-tengah bahagian badan yang telah dibelah tadi. Lalu dia cakap apa? Dia nak buktikan dia tu Tuhan. Dia kata, bangun dan beri tegaklah engkau. Hidup balik lelaki tadi tu badannya. Lepas tu Dajjal tanya kepada dia, apakah kau masih lagi tak nak beriman dengan aku? Lelaki tu jawab apa? Engkau buat macam ni, dia kata, lagi jelaslah engkau ni memang Dajjal, dia kata.
Lepas tu lelaki tu dia ambil kesempatan, dia cakap, "Hei sekalian manusia, sesungguhnya Dajjal ni dia tak akan boleh lagi belah dua badan manusia kepada siapa pun setelah dia buat kepada aku." Lelaki ni. Agak-agak lelaki ni dah ada ke belum? Dajjal dah ada, tuan-tuan. Nanti kita akan belajar. Tapi lelaki ni dah lahir ke belum? Lelaki beriman. Maknanya lepas dibelah dua, Dajjal hidupkan dia. Lepas tu Dajjal kata, Dajjal ugut dia, "Engkau tak nak ngaku lagi aku ni Tuhan engkau?" Lelaki ni kata, "Terbuktilah engkau memang Dajjal." Lepas tu dia pesan dekat orang ramai. Lepas tu Dajjal buat apa? Dajjal ni, dia pegang balik semula lelaki tu, dia nak buat semula, dia nak sembelih lelaki tadi tu. Tiba-tiba memang tak boleh. Memang Allah telah jadikan anggota badan lelaki tu, leher dia, tulang belakang dia seperti tembaga, sehingga kan Dajjal tak mampu nak belah dua dah lelaki tadi. Kemudian Dajjal buat apa? Dajjal ambil dia, pegang tangan dia, ambil kaki dia, lempar dalam api. Orang yang tengok ketika tu ingat dia dimasukkan dalam api terbakar. Tetapi rupa-rupanya dia dilemparkan ke dalam syurga. Kan Dajjal tadi ingat kan? Kan? Dajjal ni dia nak nakut-nakutkan orang. Ingat tengok tu dia masuk dalam api. Rupa-rupanya yang api tu sebenarnya adalah air yang sejuk. Lalu Nabi SAW mengatakan. Nabi cakap apa? Inilah manusia yang paling besar persaksiannya di sisi Tuhan Rabbul Alamin. Riwayat Muslim. Lelaki ni dia akan ada. Cuma isu sekarang, lelaki ni dah lahir ke belum? Dia dah muncul ke belum muncul? Wallahu ta'ala alam. Kita tak tahu. Sebab Nabi tak bagi tahu latar belakang dia apa. Cuma Nabi dah bagi tahu nanti waktu Dajjal sampai. Wallahu ta'ala alam. Baik, kita lanjutkan lagi cerita dia. Okey. Dajjal. Okey. Dajjal, kita tengok Dajjal. Okey, Dajjal ni dia boleh pergi semua tempat. Tapi Dajjal dia tak boleh memasuki dua tempat yang utama. Termasuklah ada mengatakan Masjid Baitul Maqdis, dia tak boleh masuk kepada Masjid Al-Aqsa dan juga Masjid Tur. Wallahu ta'ala. Tapi yang paling utama, dua tempat ni Dajjal memang tak boleh masuk. Okey, nanti kita akan belajar hadis kejap lagi. Berapa lama Dajjal tu dia mendiami bumi. Okey, Dajjal, Nabi sebut dalam hadis dia, Madinah, Nabi kata, la yadkhulul madinata ghurbul mafihi Dajjal laha yawma idzin 7 abwabin ala kulli babin malakan. Nabi kata Madinah tidak akan dimasuki rasa takut kerana Al-Masih Dajjal. Pada waktu Dajjal tu sampai, masa itu Madinah ni dia ada 7 laluan, 7 pintu. Setiap pintu, kata Nabi, malakani, ada 2 malaikat yang menjaga dia. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kita baca lagi hadis Nabi SAW. Nabi mengatakan, ala anqabil Madinah malaikatun. Di setiap jalan Madinah terdapat para malaikat. La yadkhuluha at-ta'unu walad dajjalu. Dan kota tersebut tidak akan dimasuki ta'un dan juga dajjalu. Tapi kenapa pandemik masuk Ustaz dekat Madinah? Para ulama hadis ada yang membezakan. Ta'un ni wabak yang berbeza dengan pandemik. Wallahu ta'ala alam. Tapi kita ambil dulu isu pada Dajjal. Hadis riwayat Al-Bukhari. Tetapi Dajjal takkan langsung tak boleh masuk Madinah. Dia tak boleh masuk bumi Madinah, tetapi dia boleh lalu dekat luar daripada Madinah. Dekat Madinah dia boleh lalu. Dia tak boleh masuk Madinah je, kawasan dia. Sebab tu kata Nabi SAW, tidak ada satu negeri pun melainkan akan disinggahi oleh Dajjal, melainkan Makkah wal Madinah, melainkan Mekah dan Madinah. Maknanya Malaysia Dajjal akan sampai.
dia punya cepat dia sampai tu, nanti kita akan baca lagi hadis. Semua dia akan sampai. Lepas tu Nabi mengatakan tidak ada satu pintu pun di kedua negeri itu melainkan terdapat malaikat-malaikat yang mereka buat apa? Safina yahruthunaha, yang mereka ni berbaris dan mereka berjaga-jaga. Tetapi kata Nabi, Madinah tu dan penduduk Madinah nanti, walaupun Dajjal tak boleh masuk, bumi Madinah tu akan bergoncang sebanyak 3 kali. Dia akan rasa digoncang 3 kali. Lepas digoncang tu akan keluarlah setiap orang-orang munafik, setiap orang-orang kafir yang kita tak tahu dia kafir. Tetapi apabila munculnya Dajjal tu, Allah Ta'ala bersihkan bumi Madinah tu, keluarlah orang yang sebenar-benarnya kafir dan orang munafik daripadanya. Okey, hadis riwayat Al-Bukhari. Mereka ni lah sebenarnya yang akan menjadi pengikut Dajjal. Baik. Kita lanjutkan sikit lagi. Kita nak tengok hadis macam mana dia datang. Berapa hari dia datang. Okey. Kita tengok tajuk. Siapakah yang akan membunuh Dajjal? Nabi Isa AS. Kita tahu maklumat ni. InsyaAllah nanti waktu kita belajar Ya'jud dan Ma'jud, saya akan bawakan kisah Nabi Isa AS ni. Baik, kita lanjutkan. Panjang hadis ni, saya pendekkan. Okey. Nabi SAW bersabda. Nabi kata, kemunculan Dajjal yang paling aku takuti terhadap kamu. Kata Nabi SAW, dalam hadis dia, Nabi kata, Dajjal yang... Okey. Nabi kata macam ni. Nabi kata, jika Dajjal tu muncul, kalau aku masih ada, kata Nabi, aku boleh jadi pembela kamu, kata Nabi SAW. Lepas tu Nabi pesan, sekiranya Dajjal tu muncul, aku tak bersama dengan kamu, maka pandai-pandailah kamu membela diri kamu sendiri, dan Allah akan menjadi pengganti bagiku, bagi setiap orang-orang yang beriman. Maknanya Nabi kata apa? Nabi kata Dajjal ni kalau dia muncul, kalau aku masih ada, boleh aku defend kamu, kata Nabi. Aku boleh menjadi pembela kamu. Tetapi kalau aku dah tak ada, kata Nabi SAW, kamu diri sendirilah yang akan jaga diri sendiri, dan Allah Ta'ala itu ada sebagai penggantiku. Allah Ta'ala itu sentiasa ada yang akan menjadi pembela bagi kamu, setiap orang yang beriman. Lepas tu Nabi kata, Dajjal ni dia seorang pemuda yang berambut kerinting, matanya tersembul keluar, yang kita dah baca tadi tu. Kemudian kata Nabi, sesiapa, yang ini yang dikaitkan dengan suratul Kahfi juga. Maka kata sabda Nabi SAW, Nabi kata, okey, Nabi mengatakan bahawasanya, Nabi kata, faman adrakahu minkum, sesiapa yang sempat berhadapan dengannya. Sebab apa? Ingat tak tadi Nabi kata apa? Dajjal, dia akan pergi semua tempat. Tadi kita kata, memang kita kena lari dulu. Tapi kalau Dajjal sampai juga dekat tempat kita, berhadapan dengan Dajjal, Nabi kata apa? Falyaqra, maka bacalah alaihi, ke atasnya, fawatiha suratul Kahfi, maka bacalah permulaan suratul Al-Kahfi. Sebab tu Nabi suruh kita hafal. Kan kita sebut ada hadis yang kata hafal, ada hadis kata baca. Kalau boleh hafal. Nabi sebut permulaan tu. Kalau kita baca hadis tu 10 permulaan, 10 ayat, insya-Allah. Minggu yang ketiga, siri 3, kita akan belajar 10 ayat tu dengan terperinci. Kita akan belajar 10 ayat tu. Ini Nabi kata, maksudnya kalau Dajjal tu sampai juga, kita jumpa juga, kita baca permulaan suratul Kahfi. Lepas tu Nabi kata apa? Dia akan muncul di antara Syam dengan Iraq. Ni yang kita sebut tadi tu. Maknanya dia akan mula-mula muncul di mana? Dia akan mula-mula muncul di bahagian timur dunia, di Khurasan, Asbahan,
Lepas tu dia muncul dekat orang ramai. Permulaannya di mana? Di antara Syam dengan Iraq. Syam dengan Iraq kita faham kan? Palestin, Jordan, Syria, Lebanon dengan Iraq. Kat situ dia akan muncul dulu. Lalu dia buatkan apa? Dia akan melakukan kerosakan di kanan dan di kiri. Lepas tu Nabi kata apa? Wahai hamba Allah, bersiap sedialah kamu dan berpegang teguhlah kamu. Lepas tu Nabi SAW ditanya, ya Rasulullah, berapa lama dia akan ada kat bumi tu? Nabi kata 40 hari. 40 hari je. Tapi 40 hari tu kalau kita baca mula-mula tadi disampai kepada semua tempat kan. Macam mana dia boleh sampai semua tempat 40 hari? Wallahu ta'ala alam. Kita tak tahu. Macam mana dia boleh sampai kepada semua negara ni sampai dalam 40 hari. Kecuali dia tak boleh masuk 2 tempat je. Madinah dia tak boleh masuk, Mekah tak boleh masuk. Tapi luar Madinah, di hampiran tu dia boleh lah. Tapi nak masuk di Madinah tu dia tak boleh. Tapi dia berada 40 hari. Waktu dia sampai tu kata Nabi SAW, 1 hari. Maksudnya, hari pertama dia sampai tu, kita rasakan macam 1 tahun. 1 hari yang berikutnya, kita rasakan macam 1 bulan. 1 hari lagi, dirasakan macam 1 minggu. Masuk hari yang keempat, baru kita rasa macam hari yang biasa. Faham tak hadis ni? Waktu Dajjal tu sampai. Hari pertama tu, waktu Dajjal tu sampai, dirasakan macam 1 tahun. Waktu tu. Hari kedua tu, dia rasa macam 1 bulan dan 1 hari lagi macam 1 minggu. Hari keempat tu, dia macam biasa. Lepas tu sabda Nabi SAW. Sahabat bertanya, tengok sahabat tanya. Tengok, tuan-tuan perhatikan. Bagaimana sahabat bertanya? Sahabat tak tanya tentang, macam mana jadi macam tu ya Rasulullah? Peliknya tak. Mereka tak tanya macam tu. Sebab mereka beriman. Ya, benda akhir zaman, benda yang nak dekat kiamat ni kan. Jadi para sahabat dia tak tanya soalan tentang, macam mana boleh jadi 1 hari Rasulullah? Kenapa? Sebab mereka beriman. Nabi cakap, mereka terima. Yang mereka persoalkan bukan masalah hari ni. Mereka tanya tentang macam mana nak solat. Tengok para sahabat cara dia bertanya. Kami bertanya, ya Rasulullah, kalau 1 hari macam 1 tahun, memadai ke bagi kami nak solat hanya untuk bilangan 1 hari? Maka kata Nabi SAW, tidak. Tetapi engkau hitunglah kiraan dia. Maksudnya, Nabi suruh kira macam waktu, macam biasa solat. Wallahu ta'ala a'lam. Kita pun tak tahu hari tu macam mana bentuk dia. Kiralah macam kita kira ikut jam untuk solat. Kira macam tu. Tapi macam mana perasaan rasa tentang tu, Allahu ta'ala. Yang tu saya memang tak ada jawapan. Sebab ulama hadis pun tidak mengulaskan tentang bab tu. Lepas tu kami bertanya lagi, ya Rasulullah, berapa cepat dia ada dekat bumi ni? Macam mana 40 hari dia boleh sampai kepada semua bumi? Nabi kata, ia ni datang bagaikan awan mendung yang dibawa oleh angin. Maknanya dia cepat tau. Dia cepat. Dia naik apa? Dia guna apa? Wallahu alam. Kita tak boleh nak fikirkan dia. Sebab kita tak Nabi tak bagi tahu pada kita. Nabi kata dia cepat. Bagaikan awan mendung yang dibawa oleh angin. Kemudian, waktu Dajjal tu dah muncul, waktu itulah Allah menghantar Al-Masih putera Maryam, Nabi Isa. Kalau tuan-tuan nak tahu maklumat kisah Nabi Isa ni, tuan-tuan tengok balik rakaman yang saya ada cerita kisah Nabi Isa 4 jam setengah. Daripada kisah dia mula sampai kisah dia turun balik semula, adalah rakaman. Tuan-tuan lihat di FB Akademi Tadabbur Malaysia, saya ada sharekan video tu. Ada 4 jam, ada 4 serial lebih, 4 jam lebih cerita pasal Al-Masih putera Maryam ni. Lalu Dajjal ni, ketika dia dah duduk 40 hari tu, dia dah musnahkan kiri kanan. Kita dah ambil kisah tadi, ada orang ikut dia, ada yang terpedaya mengaku dia Tuhan, dia semua tu. Maka Allah hantar putera Maryam, iaitu Nabi Isa. Nabi Isa ni kata Nabi SAW, dia akan turun di sebuah menara putih di timur Damsyik dengan memakai pakaian kuning keemasan
sambil meletakkan kedua tangannya di atas sayap dua malaikat. Tuan-tuan, Damsyik ni Syria. Masjid ni, yang Menara Putih ni, tuan-tuan cari dekat Syria tu. Damsyik ni dia Syria kan. Nanti Nabi Isa dia akan turun, tangan dia ni dia akan berada pada dua malaikat. Dua sayap malaikat. Dia akan turun, malaikat turun bawa dia. Yang dia ni Nabi kata memakai pakaian kuning keemasan. Apabila Nabi Isa ni ditundukkan kepala dia, air akan menitis. Apabila dia angkat kepalanya, titisan itu bagaikan mutiara yang jatuh bercucuran. Wallahu ta'ala. Lepas tu panjang lagi cerita dia. Nak tahu cerita Nabi Isa turun macam mana? Kemudian nanti kita akan ceritakan. Tapi tengok yang video tu, rakaman tu. Saya dah bawa hadis tu. Waktu dia turun dekat Syria tu, macam mana dia jumpa Imam Mahdi. Imam Mahdi tengah buat apa. Imam Mahdi ajak dia jadi imam. Nabi Isa kata tak apa, korang solat. Lepas tu siapa yang akan ikut Nabi Isa sebagai pengikut Nabi Isa dia turun. Okey. Tapi isunya adalah, adakah tujuan utama Nabi Isa ni Allah Ta'ala turunkan dia daripada langit, turun ke muka bumi, adakah semata-mata dia nak jumpa dengan Dajjal? Ini nanti kita akan berikan jawapan dia kemudian. Okay, kita lanjutkan lagi. Kemudian, orang-orang yang kafir, waktu Nabi Isa tu turun, bau nafasnya Nabi Isa itu tersebar. Mati semua orang kafir. Orang kafir mati. Nabi Isa dia buat apa? Dia pergi cari Dajjal. Dia jumpa Dajjal itu dekat pintu Lut di Palestin. Lalu dia bunuh Dajjal. Terasa jelas tak? Faham Okey. Lepas tu, Nabi Isa ni, dia pergi jumpa manusia orang beriman yang hidup, yang selamat daripada fitnah Dajjal tadi. Dia usah wajah-wajah mereka dan Nabi Isa cerita tentang tingkatan mereka berada di dalam syurga. Hadis dari riwayat Muslim. So hadis ni sebenarnya panjang lagi pasal Nabi Isa. Cuma saya potong. Saya cut lagi. Dia panjang lagi ni sebenarnya. Sebab okay, Nabi Isa dia hanya boleh membunuh Dajjal. Tetapi dia tidak boleh membunuh Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj dia akan turun selepas Dajjal. Nanti waktu kita cerita tembok Dzulqarnain, yang Dzulqarnain bina tembok yang besar tu, kan? Ya'juj Ma'juj tu dia dah ada sekarang. Nanti kita akan cerita. Ikut surah Al-Kahfi ni. Ikut suratul Kahfi daripada awal sampai habis. Yang Ya'juj Ma'juj ni, dia akan datang selepas turun Isa. Jadi kalau kita nak tahu susunan 10 tanda besar kiamat, yang dapat kita tahu tertib dia, Dajjal akan muncul, Nabi Isa turun, Ya'juj dan Ma'juj keluar. Itu susunan dia. Yang 3 ni memang kita dapat maklumat tu daripada hadis Nabi SAW. Yang 7 lagi tu kita tak tahu susunan dia macam mana. Dia 10 tanda besar kiamat. Kiamat besar ni dia ada 10 tanda. 3 tanda daripadanya yang kita sebut, kita belajar yang awal-awal tadi kan. Macam keluarnya haiwan yang boleh bercakap. Nanti kita bincang haiwan tu. Nanti kita akan bincang. Ada dalam satu surah tu. Lepas tu matahari terbit daripada barat. Tanda dia. Lepas tu keluarnya dukhan, satu kabut. Itu dalam surah Dukhan 3. Dajjal, Nabi Isa, Ya'juj Ma'juj. Semua sekali berapa? Dah jumpa 6 kan? Ya'juj Ma'juj. Lepas tu apa lagi? Satu lagi, tiga tanda lagi, ada 3 gempa bumi. Satu dekat timur dunia, satu dekat barat, satu dekat semenanjung Arab. Lepas tu, satu lagi keluarnya api yang sangat besar di Yaman. Ada keluar satu api yang sangat besar, muncul api yang besar. Itulah 10 tanda hari kiamat. Nanti kita akan belajar insya-Allah. Waktu kita belajar surah Al-Kahfi, nanti kita akan masukkan maklumat-maklumat tentang Ya'juj dan Ma'juj. Tahu tak Nabi Isa pergi kat mana waktu Ya'juj dan Ma'juj datang?
sebenarnya Nabi Isa dia melarikan diri dengan orang Islam naik ke bukit Tur Sina. Itu dalam hadis Nabi. InsyaAllah nanti kita akan belajar. Baik. Sekejap. Okey, kita dah pukul 12. Baik. Okey, ada satu lagi tajuk. Okey, tak apa. Ni saya tak perlu cerita terlebih dahulu. Okey, ada apa-apa pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Kita pun dah pukul 12. Sekejap. Saya tengok ada soalan tak? Sekejap ya. Okey, ada yang bertanya. Salam Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dajjal ni makhluk. Jadi, adakah dia juga dilahirkan mempunyai ibu atau bapa atau dia adalah syaitan yang menyerupai manusia? Jawapannya adalah dia adalah manusia. Dia bukan syaitan. Dalil dia, ada banyak dalil dia. Ada banyak dalil dia sebenarnya. Cuma nanti dekat dalam nota bawah tu nanti saya akan tunjukkan. Dia sebenarnya adalah manusia. Cuma Nabi SAW tidak menceritakan macam mana dia lahir. Siapa bapa dia, siapa ibu dia, wallahu ta'ala a'lam. Jadi kalau tidak diceritakan kepada kita, maka kita abaikan saja. Tak perlu kita nak tahu apa yang tidak diceritakan oleh Allah, apa yang tidak diceritakan oleh Nabi SAW. Cukup kat situ. Kalau kita dapat tahu maklumat mak dia siapa ke, bapa dia siapa ke, siapa ke, sebenarnya benda tu dia tidak penting sebenarnya. Kalau dia penting, tentu Nabi dah cerita kepada kita. Maka tindakan kita abaikan saja. Wallahu alam. Tapi yang pasti dia memang manusia. Dia bukan syaitan. Ustaz, yang Ustaz cerita lelaki kena potong oleh Dajjal dan dia masih beriman tu siapa? Wallahu ta'ala a'lam. Kita tak tahu. Sebab Nabi tidak cerita dia tu siapa. Tapi lelaki tu, dia memang akan wujud. Wallahu a'lam. Kita tidak tahu dia tu siapa latar belakang dia. Kalau macam Imam Mahdi tu, memang Nabi sebutlah. Kalau benda tu penting, ada kaitan, tentu Nabi akan sebutkan latar belakang dia. Tapi Nabi tidak sebut latar belakang dia, kita kata wallahu ta'ala a'lam. Baik, Ustaz ada yang tanya. Kisah sahabat Nabi SAW bertemu Dajjal ketika sesat dalam pelayaran di lautan itu, kisah tu betul ke? Jawapannya adalah betul. Kisah tu dekat sinilah. Kita nak ambil tajuk ni. Dajjal dia terikat di salah satu pulau. Yang pasti bukan Pulau Langkawi. Dia tak ada dekat Langkawi. Pulau ni, maknanya pulau ni, ingat tak tadi dia keluar kat mana? Dia kan keluar kat bahagian timur kan? Dekat bahagian Khurasan, kat Asbahan. Tapi adakah pulau itu kawasan itu? Wallahu alam, kita tak tahu. Tapi nanti kita akan baca hadis ni. Nabi akan cakap dia dekat timur. Tadi ni. Okay, jadi yang bertanya tadi, kisah sahabat yang dia sesat dekat lautan, dia jumpa Dajjal tu, kisah tu benar. Jawapannya adalah benar. Inilah hadis dia. Yang Dajjal tu dia terikat. Terikat dekat sini. Okay. Hadis dia ni. Hadis riwayat Muslim. Dalam Kitabul Fitan wa Ashratis Sa'ah bab Qisah Al-Jassasah. Al-Jassasah. Okay, ni. Kalau kita tengok kat hujung ni, okay, saya bagi tugasan kat tuan-tuan yang baca. Tuan-tuan baca hadis dulu. Nak terlalu panjang ni. Ambil dekat setengah jam juga. Okay, tuan-tuan baca tentang Dajjal tu berada di mana. Sebab tu saya letak dia di belakang sekali. Nanti tu akan tengok. Dajjal ni siapa? Okay. Waktu Nabi sebut tentang Dajjal ni, hadis yang kita nak baca ni, sebenarnya hadis last ni, Dajjal yang terikat dekat sebuah pulau ni. Okay, kita baca dekat sini. Okay. Dajjal ni, maklumat ni sebenarnya diceritakan oleh Nabi SAW kepada kita.
Waktu Nabi berada di atas mimbar, Nabi pegang tongkat dia, Nabi cerita pasal Dajjal. Tapi apa yang Nabi cerita tu, Nabi nukilkan semula kisah sahabat yang pernah jumpa Dajjal. Dekat sebuah pulau yang Dajjal tu dia terikat dengan rantai tangan dan kaki dia. Dekat situ. Ada sahabat dah jumpa. Sahabat tu namanya adalah Tamim Ad-Dari. Kita baca dekat sini, ada cerita dia. Dekat cerita dia. Tapi yang meriwayatkan hadis ni, namanya adalah Fatimah bin Qais radhiyallahu anha. Maksudnya, hadis yang kita nak rujuk ni, Dajjal terikat dekat sebuah pulau ni, di rantai dia tu, hadis ni disampaikan oleh seorang sahabiyah namanya Fatimah bin Qais dekat masjid. Dia yang riwayat hadis ni, cerita dia menarik. Dia duduk dekat sosah, dia betul-betul dekat-dekat dengan orang lelaki. Kesemayang kan, lelaki perempuan. Jadi dia dengar. Waktu tu Nabi sedang bagi khutbah pasal Dajjal ni. Dialah yang sampaikan maklumat ni, meriwayatkan hadis ni. Nabi cerita. Okay, jadi tuan-tuan baca dulu. Baca hadis ni dengan baik. Okay, sebab tu saya letakkan dia di hujung. Sebab kita ambil benda yang utama dulu. Benda utama tu dari sudut apa fitnah dia. Itu yang paling utama dulu, baru kita ambil cerita ni. Tapi cerita ni dia besar juga, utama juga. Cuma hadis dia panjang, kita baca. Kita baca. Dalam cerita ni, sahabat dia jumpa ada satu binatang. Okey. Sekejap kalau kita baca kat sini, berapa ramai kat sini? Ke kita nak baca sekarang? Panjang cerita ni. Sekejap At-Tamim Ad-Dari. Ni cerita dekat sini yang para sahabat dia pernah naik satu bot besar. Dalam bot tu ada satu bot kecil. Jadi mereka telah dibawa oleh laut pergi ke terdampar sebuah pulau. Dia pergilah pulau tu selama 1 bulan. Sebulan. Dia pergilah. Dia pergi dekat pulau tu. Okey. Dia pergi dekat pulau tu lah yang dia jumpa, mula-mula dia jumpa seekor haiwan berbulu lebat. Dia tu namanya Al-Jassasah. Ada satu haiwan ni, sahabat jumpa, bulu dia lebat sangat, tak tahu mana depan dia, mana belakang dia. Sahabat tak tahu apa dia tu. Tapi binatang dia boleh cakap. Binatang ni lah yang cakap dekat sahabat, ada orang nak jumpa korang. Pergilah sahabat. Akhirnya jumpalah Dajjal. Jumpa Dajjal. Dia sembahlah dengan Dajjal. Akhirnya Dajjal tanya beberapa soalan kepada para sahabat. Tadi. Tanyalah. Okay. Jadi, saya harap tuan-tuan baca dulu maklumat ni. Nanti, tuan-tuan tanya pada malam, pada kuliah yang berikutnya. InsyaAllah. Boleh? Mudah je insyaAllah. Tuan-tuan baca insyaAllah boleh faham. Okey? Kita boleh faham. Waktu cerita ni, setelah Nabi cerita pasal Dajjal ni, Nabi letakkan tongkat dia dekat atas mimbar. Nabi kata, inilah Taibah, inilah Taibah, inilah Taibah. Maknanya, Nabi mengagungkan bumi Madinah. Kan namanya Taibah. Ya Taibah, ya Taibah. Taibah tu Madinah. Nabi letakkan tongkat dia. Lepas tu Nabi kata, aku dah ceritakan kepada kamu tentang Dajjal ni. Lepas tu Nabi kata, apa yang aku cerita ni, kata Nabi, ia seperti apa yang dikhabarkan oleh Tamim Ad-Dari. Nabi cerita tentang Dajjal ni. Okey. Lepas tu Nabi sebutlah. Nabi kata bukanlah Dajjal itu dia berada di lautan Syam ataupun Yaman. Tidak, kata Nabi. Bahkan dia berada di timur. Maknanya kalau Nabi berikan khutbah dekat Masjid Nabawi itu kat Madinah, Nabi kata Dajjal tu berada dekat arah timur, arah timur, arah timur. Lepas tu Nabi menunjukkan tangannya ke arah timur. Nabi sebut 3 kali. Dia berada dekat arah timur, berada timur, berada timur, Nabi kata. Hadis ni ada sahih riwayat Muslim. Wallahu ta'ala a'lam. Tapi jawapan dia memang orang. Dia bukan syaitan. Okey, jelas. Ada soalan lain nak tanya? Ada bertanya, hadis ini semua dipanggil hadis fitan ke? Adik akhir zaman. Sama je.
Kadang-kadang dia panggil hadis fitan, kadang-kadang dia panggil hadis akhir zaman. Sama je. Hadis akhir zaman, hadis fitan dia sama. Fitan tu maksudnya fitnah. Fitnah ni maksudnya ialah ujian-ujian akhir zaman. Tapi kisah Dajjal, dia termasuk dalam 10 tanda besar kiamat. Dia memang tanda besar kiamat. Dia memang hadis akhir zaman lah. Dia memang akhir zaman. Cuma kena ada disiplin belajar hadis akhir zaman ni. Kalau nak belajar dengan orang yang memang belajar ilmu wahyu dengan betul. Lepas tu hati-hati dengar dalam mana-mana ceramah, dalam YouTube. Kadang dengar pelik-pelik. Ada yang kata Dajjal ni dia telah muncul. Tak, sebenarnya Dajjal dia tak muncul lagi. Sebab Dajjal termasuk 10 tanda besar. Siapa yang belajar hadis Nabi, kalau Dajjal dia nak muncul, kan Nabi kata 40 hari. Kan, betul tak? Kalau Dajjal tu dah muncul lama, sebab takkan hadis Nabi tak betul. Jadi kat situ isunya. Jadi jangan kita abaikan mana-mana yang kata mana kata Dajjal dah sampai, Dajjal dah sekian-sekian, tu tak. Itu sebenarnya adalah interpretasi yang tidak benar sama sekali. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, ada soalan lain secara verbal sebelum saya berhenti di sini? Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah yang dimasukkan dalam Al-Masih ni? Sebab kita sebut Al-Masih Ad-Dajjal kan? Dan lepas tu Nabi Isa pun kita panggil Al-Masih Isa bin Maryam. Ustaz. Al-Masih, kalau macam Nabi Isa alaihi salam, Al-Masih dia ada kaitan dengan dia ada banyak interpretasi tentang Al-Masih. Ada yang kata Al-Masih dikaitkan dengan Al-Mashu, iaitu dia menyentuh. Nabi Isa ni dia memang dia kan ada mukjizat, dia boleh ubat orang yang buta, kan? Dari daripada sentuhan tu dia boleh sembuh orang yang lahir dalam buta, boleh sembuh. Itu kalau kita kaitkan dengan Nabi Isa alaihi salam. Tapi untuk Dajjal Al-Masih dikatakan juga dia pada perkataan Al-Masmuh. Al-Masih ni dia ada banyak interpretasi. Salah satu masuk Al-Masih juga dikaitkan dengan orang yang banyak berjalan. Orang yang banyak pergi rehlah, berjalan. Jadi kan Dajjal ni kan dia pergi sampai kepada semua pelosok dunia. Wallahu ta'ala alam. Nanti saya akan kongsikan minggu berikutnya interpretasi Al-Masih ni 1 apa, 2 apa, 3 apa. InsyaAllah. Nanti kita akan kongsikan pada minggu yang berikutnya. Baik, ada soalan lain? Ada pertanyaan lain? Okey. Kalau tak ada soalan lain, insya-Allah nanti kita bertemu lagi pada minggu depan. Jadi minggu hadapan untuk siri yang ketiga, untuk siri yang ketiga kita akan memasuki kepada ayat, insya-Allah. Nanti kita akan mulakan dengan ayat Al-Kahfi. Minggu depan siri 3 kita akan cerita tentang pembuka suratul Kahfi, penutup suratul Kahfi, kenapa, sinopsis ringkas. Lepas tu kita akan mulakan dengan ayat yang pertama. Okey, siap ada yang bertanya tentang nota siri 1? Ada. Sila masuk ke Telegram yang telah disertakan di bahagian chat untuk dapatkan nota untuk siri nombor 1, insya-Allah. Kita jumpa lagi tuan-puan. Terima kasih banyak-banyak. Tapi sebelum saya berhenti, tolong amalkan doa ini sebelum habis memberi salam. Sebelum kita bagi salam dalam solat, tolong baca doa 4 perlindungan ini. Ya Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada azab neraka dan daripada azab kubur
dan daripada fitnah kehidupan dan fitnah kematian, dan daripada kejahatan fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. So doa ini diamalkan oleh Nabi SAW sebelum Nabi memberi salam setiap kali solat. Lepas baca tahiyat akhir, innaka hamidun majid, bacalah doa ini. Kerana doa ini, salah satu kandungannya minta Allah lindung kita daripada fitnah Ad-Dajjal. Wallahu ta'ala a'lam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Ustaz. Terima kasih Terima kasih, Ustaz. Ustaz. Terima kasih semua. Jumpa lagi.